Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati para pengurusi surau, para imam, para bilang, edisi surau, khususnya tuan-tuan dan perempuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita baru juga selesai bersama-sama menunaikan sunat tarawih dan serta witir, dan alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan dengan nikmat kesehatan, dengan nikmat masa lapang dan berbagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan antara nikmat yang paling besar sekali adalah Allah berikan peluang kepada kita untuk kita bertemu dengan Ramadan pada tahun 2012 ini. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan sambung dalam program Tazkirah Ramadan. Dan malam ini merupakan malam yang berapa malam yang ketiga. Kita puasa hari apa? Hari yang kedua. Alhamdulillah. Maknanya kita masih ada baki lagi berapa hari? Lebih kurang 28, 29 nanti insyaAllah. Apabila kita mengira baki Ramadan yang lebih kurang 28 hari ataupun 29 hari, kita kena ingat Ramadan yang dah lepas, Ramadan pada tahun 2011, Ramadan pada tahun 2010 dan seterusnya yang lepas-lepas. Cuba kita imbang kembali, kita muhasabah kembali. Macam mana Ramadan yang lepas-lepas? Pengisian Ramadan itu macam mana? Kalau sebelum ini bila datang Ramadan, apa yang kita fikir ialah berkenaan dengan puasa. Bila jumpa di bulan Ramadan, kita akan fikir tentang puasa. Kita akan fikir tentang solat tarawih. Ini dua perkara penting. Kita selalu ingat benda-benda macam itu, ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Tapi walau mana pun kita ingat puasa tarawih, pengisian tu macam mana. Kalau kita muhasabah balik bulan Ramadan yang lepas, mungkin kita buat solat tarawih daripada 30 malam tu ataupun 29 malam tu, kita buat cuma 8 malam, ataupun kita buat 10 malam saja, ataupun kita tak buat langsung. Ada macam tu. Dan bagi tahun ni, tahun 2012, Ramadan pada tahun ni, Allah beri kali kesempatan kepada kita. Dan malam ni baru malam yang kedua, dan malam yang ketiga. Kita masih ada baki yang masih banyak. Pengisian Ramadan itu kita kena ingat. Kalau Ramadan yang lepas, kita kurang beribadah, kita kurang bertadarus, kita kurang menghadiri majlis ilmu. Dan alhamdulillah di sini, di surau Taman Sepadu ni yang saya dipahamkan ni, kita gunakan kesempatan ini untuk kita menambah top up amal ibadah kita. Untuk Ramadan yang seterusnya, hari-hari yang seterusnya, kita tambah lagi amalan. Kalau hari ini kita cuma sempat bertarawih, buat salat witir dengan tazkirah, untuk keesokan harinya kita tambah lagi amalan kita. Kita datang ke surau ke masjid, kita dengar. Sebelum itu kita buat solat jemaah dulu, solat subuh. Lepas solat subuh kita dengar tazkirah atau kuliah subuh. Kita tambah lagi. Nak keluar rumah, nak pergi dengar nak pergi kerja contohnya. Masuk dalam mereka, kita pasang Al-Quran, pasang CD Al-Quran, dengar Al-Quran. Kalau sebelum ni dia dengar radio je, segmen bincang-bincang, sembang-sembang. Untuk bulan puasa ni kita khusus kan, kita hadkan untuk diri kita dengar Al-Quran saja dalam mereka, ataupun dengar zikir-zikir, ataupun dengar salawat-salawat. Macam tu juga merupakan satu ibadah. Kebaikan tu banyak kan, kebaikan itu banyak, tapi kurang orang yang melakukannya. Kebaikan itu banyak. Berselawat boleh, berzikir boleh, baca Al-Quran boleh, dengar ceramah boleh, datang ke masjid, semua boleh. Kebaikan itu banyak. Tapi
kurang orang yang melakukannya. Ini sedikit mukadimah pada malam ni. Saya dipahamkan kita cuma buat 20 minit 20 minit tuan. InsyaAllah malam ni 2 jam. Boleh ke no? Tengok bola Yugo boleh 2 pagi kan? 2 pagi boleh bangkit tengok bola. Siap dengan kacang koci semua depan diri, ayam semua siap kan? 2 pagi. Ni pukul berapa? 10.30 dah baik. Awal lagi boleh tunggu 2 jam. Boleh ke no? Saya sama tak reti. Sama reti boleh kot. Okay, baik. Pada malam ni saya berikan tajuk Allah menilai amalan. Tajuk panas tu, tinggi sangat tak badan dengan saya. Depan-depan saya ni ada guru takmir, Ustaz Ramzi dah, semua hebat-hebat ni, alamah Syekh-syekh semua ni. Baik, untuk keesokan harinya, hari yang ke berapa dah? Esok hari berapa? Ketiga hari keempat. Kena prihatin dia tu. Bulan Ramadan tahun ni kena prihatin betul. Esok hari yang ke berapa, malam yang ke berapa, esok nak buat apa? Nak buat apa dia nanti? Kena buat jadual sekejap. Sebab apa? Kita takut Ramadan ini, Ramadan pada tahun ni 2012 ni takut jadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita tak boleh jamin. So, kita nak kata tak apa, Ramadan terdepan ada lagi. Memang Ramadan terdepan ada lagi. Masalahnya kita tu ada lagi, kita tak ada lagi. Itu masalahnya. Jangan kita tak rasa tak apa, muda lagi, baru 28, baru 30, Tok Wan aku muda lagi, takkan aku tak ada. Jangan ada kerana lagu tu. Sebab hidup mati ni tak ada kerana macam tu kan. Baik, untuk bulan Ramadan pada kali ini sama-sama kita muhasabah tentang Ramadan yang lepas. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Sebelum diri kamu itu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hitung diri kita. Antara masalah yang berlaku di dalam masyarakat kita ialah antaranya kita lebih suka menghitung amalan orang lain. Kita lebih suka menghitung diri orang lain. Jadi kita tu macam mana? Kadang-kadang kita rasa tak apa, aku rajin main surau, aku rajin main ke masjid, jiran aku malas aja. Dia setiap hari basuh kereta, masjid tak mau main. Sampai kita pergi dia asyik basuh kereta aja. Imam bila nak basuh, dia punya ganah je kan. Dia ada basuh kereta, imam bila nak basuh, nak kena main masjid tu, faham-faham. Tetapi bila jumpa dengan Ramadan ni, niat utama kita kena penting. Walaupun kita ni kasih surau, walaupun kita ni kasih masjid, kasih majlis ilmu, niat kita tu macam mana? Niat tu yang mesahkan amalan kita. Kalau kita datang ke masjid, ke surau, semata-mata nak lari kepada bini beletia, tak jadi. Duduk rumah, kerja kena beletia kan, baik ke main masjid, dia ingat ustaz ceramah, main duduk masjid, habis balik tidur. Tentu balik malam Jumaat tengok Gusti. Kami hari apa? Hari apa ni? Ahad, tak ada Gusti. Kena hari kami lepas kuliah balik tengok Gusti. Lepas habis tengok Gusti, masuk bilik ajak sini lah Gusti ni kan. Pasang. Ni masalah kita kan. Sama-sama kita hitung diri kita. Jangan kita pentingkan untuk hitung orang lain. Untuk Ramadan kali ini sama-sama kita kena prihatin betul-betul. Ada lagi tempoh lebih kurang 8 hari, kita isikan dengan perkara-perkara ataupun ibadah-ibadah yang boleh menambah amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita akan bincang berkenaan dengan tajuk Allah menilai amalan. Allah Taala berfirman, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa ila qulubikum, apa lagi itu? Wa a'malikum. Allah Taala tidak menilai rupa paras kamu, Allah Taala tidak menilai harta benda kamu, tetapi yang Allah Taala menilai itu, Allah Taala menilai hati-hati kamu, qulubikum, hati-hati kamu, segala hati kamu, wa a'malikum,
dan amalan-amalan kamu. Itu yang Allah Ta'ala nilai. Ini yang kita ceritakan, bincangkan pada malam ini. Allah Ta'ala menilai hati kita dan juga amalan kita. Pada malam ini kita datang ke surau ini, kita datang menunaikan solat tarawih. Niat kita semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan ibadah kepada Allah, untuk sama-sama kita tingkatkan ibadah kita, pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walau kita ni datang daripada latar belakang yang berbeza, ada di antara kita ni orang yang kaya, ada harta banyak, dan ada juga di antara kita ni rupa parah yang cantik, tetapi kesemua itu bukan yang jadi penilaian dari sisi Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala nilai ialah hati kita. Ayat ni juga menjadi dalil kepada minah-minah yang tak betul Arab. Tengok ni, kita baca ayat ni, kami tak pakai tudung pun, tapi hati kami baik. Allah Ta'ala tak tengok rupa parah ni, Allah Ta'ala tengok hati. Saya ikhlas kerana Allah, walaupun saya tak pakai tudung. Tengok dulu, kita tahu pakai tudung bukan main labu sampai ke tanah, tapi ke mulut, ya Allah, potpet, danu tak betul, dia ni tak betul. Tengok mana kawan tu malas, kawan ni malas. Tapi aku ni, walaupun tak pakai tudung, dia tu baik. Aku tak kata kau orang. Yang jenisnya tu out weh. Mula-mula je orang Ta'ala tak nilai dah. Allah Ta'ala tak tengok orang macam tu. Bagi orang yang walaupun dia melaksanakan perintah Allah, menutup aurat dan sebagainya, walaupun mulutnya tu kita kata reza sikit lah kan, mana di situ kekurangan dia, di situ yang dia perlu diperbaiki. Manakala orang yang kan terang melanggar perintah Allah Ta'ala, tak tutup aurat, tak solat dan sebagainya, walaupun dia baik macam mana pun, jika kita bincang bab solat sikit, kalau baik macam mana pun, harta banyak, rajin sedekah berapa juta sekalipun, ratus-ratus ribu sekalipun, tapi kalau tak semayang, confirm Allah Ta'ala tak terima. Sebab apa? Semayang tu paling utama sekali. Allah Ta'ala akan hisap kita di akhirat nanti. Benda yang paling utama, ibadah yang pertama sekali dihisap ialah sembahyang. Kalau di dunia ni kita rajin sedekah macam mana sekalipun, tapi kalau tak semayang, habis kita. Baik, amalan yang Allah Ta'ala nilai lagi, yang penting sekali ialah keikhlasan. Kita datang ke surau, ke masjid, solat tarawih dan sebagainya, ikhlas itu yang Allah Ta'ala nilai. Qulubikum, hati-hati kamu. Niat ikhlas yang paling penting. Ikhlas tu apa? Melaksanakan sesuatu semata-mata kerana Allah. Datang ke masjid kerana Allah, menutup aurat kerana Allah, berpuasa kerana Allah. Bukan berpuasa bukan nak turunkan berat badan, kan? Bukan puasa nak indahkan penyakit. Niat utama tu. Yang kelebihan ni semua tak apalah. Aku puasa tapi dapat dia turun berat badan 10 kilo. Yang tu sampingan. Tapi kalau niat utama saja aku puasa satu hari, kan, kerana nak turunkan berat badan 10 kilo kerana Allah Ta'ala, habis puasa dapat lapang dan dahaga saja. Sebab apa? Niat sudah tak kena dah. Sebab tu yang Allah Ta'ala nilai ialah niat yang ikhlas. Tetapi antara masalah yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita, kita takut nak terima pendapat orang. Kita takut orang kata, itu yang paling senang. Kita takut orang kata, aku ni kalau rajin main masjid pun tak dia orang kata apa pula. Kalau aku tak main masjid langsung lagi, orang kata gitu. Aku main tidur masjid tu pun orang kata. Tak balik. Bulan puasa itikaf, dia pagi sampai subuh sampai maghrib, buka puasa kat surau juga. Kan? Tak balik. Tu pun orang kata. Jadi siapa yang terbaik sekali untuk kita mengikhlaskan hati kita dalam melakukan ibadah? Kita kena tengok kisah yang berlaku pada Luqmanul Hakim dengan anak dia. Ini kadang-kadang ada tengah-tengah ustaz kita dah cerita, tapi kita ulang kaji balik, kita banyak balik. Ini perkara penting yang kita nak ikhlaskan hati kita nak elakkan daripada cakap-cakap manusia yang di luar. Kan, cakap-cakap manusia yang di luar. Luqmanul Hakim pada suatu hari dia nak ajak anak dia, bagaimana kehidupan manusia, bagaimana hubungan manusia di luar. Dia nak ajak anak dia hubungan manusia antara manusia ni. Dia pun ajak anak dia bawa kedai, bawa barang. Mula-mula sekali dia naik dulu atas kedai, dia bagi anak dia heret. Anak dia bawa jalan kaki heret dia relax dulu atas kedai. Sampai tengah jalan jumpa orang ramai.
Orang kutuk tu, apa dia ni? Memetek ni. Dia boleh duduk atas lantai sedap-sedap. Anak dia kecil boleh biar jalan kaki. Orang kata. Dia pun terus tak reti. Sampai tengah jalan dia pun tukar. Tukar driver. Dia turun pula. Anak dia pula naik. Dia pun heret. Anak dia duduk atas lantai. Dia pun heret jalan. Sampai pertengahan jalan untuk orang ramai lagi. Orang kata pula, apalah budak ni punya tak reti. Boleh dia bagi ayah dia heret jalan kaki, dia duduk sedap-sedap atas galdai. Orang buat apa? Orang kata juga. Tu pun tak kena. Dia pun heret juga. Sampai tengah jalan dia pun tukar balik. Dia buat macam mana? Dua-dua naik atas galdai. Dua-dua naik atas galdai. Dua-dua beranak duduk atas galdai. Galdai besar mana? Galdai kecil ya, barang lagi kan. Dia pun jalan. Sampai pertengahan jalan orang ramai. Orang kutuk pula, apalah depa ni. Galdai kecil je, naik sampai 2 orang. Mampulah galdai tu. Orang kata juga, ni kita nak belajar ni. Buat tak reti je. Dia pun terus jalan dua anak. Sampai jalan dia pun turun. Dua-dua anak turun. Dua-dua orang jalan kaki. Heret galdai saja je. Dia pun jalan. Sampai tengah jalan, jumpa orang ramai lagi. Mereka pun kata, apalah mereka ni punya tak reti. Ada kata tak naik, boleh heret saja. Orang kata macam tu lah kita boleh. Bila kita rasakan satu amalan yang kita lakukan itu betul, pendapat yang ada pada diri kita itu betul, niat yang ada dalam diri kita itu betul, terus buat. Jangan kita berkira tinggal berkira orang. Luqman Hakim dah ajak dah tadi. Kalau kita nak elakkan daripada percakapan manusia, daripada kutukan manusia, daripada macam-macam pendapat manusia yang lain, kita takkan selamat. Kata perkataan Arab, Rizalna semua yatun la tudrak. Untuk memuaskan hati, untuk mendapatkan persetujuan daripada semua manusia, la tudrak. Matlamat yang sukar dicapai, mustahil, takkan capainya. Contohnya kalau macam kita bikin masjid, ataupun kita ni bos, ataupun kita ni mana-mana organisasi, dalam mesyuarat mesti ada percanggahan pendapat. Tapi bila kita fikir asalkan betul, macam tu kita turunkan juga. Ini perkara yang paling penting dalam diri kita. Okey. Seterusnya saya nak ceritakan pula tentang ikhlas. Ini yang terakhir ni. Yang terakhir tadi berkenaan dengan ikhlas. Kadang-kadang kita tidak faham tentang ikhlas. Kan macam ni, macam yang terbaru ni, saya anjurkan di daerah Perbatasan, tapi di sini tak sampai lagi. Saya baru mulakan di daerah Penaga. Di daerah Penaga kita dah hantar guru-guru takmir baca khutbah di masjid. Guru-guru takmir yang dilantik pada Jain ni kita hantar ke masjid-masjid untuk baca khutbah dan tazkirah setiap hari Jumaat. Kita buat 2 bulan, sebulan 2 kali, awal bulan dan hujung bulan. Kita hantar guru takmir dibaca khutbah dan tazkirah. Kita hantar surat kat pihak masjid, minta tolong pihak masjid bagilah sebuah dekat guru takmir penceramah yang datang ke masjid tadi. Masalah yang berlaku pada permulaan program yang kita buat, ada pihak masjid yang kurang berpuas hati. Sebab apa? Ni guru takmir di letak agama yang hantar. Kenapa kami nak kena bayar? Contohnya kita terlibat agama lah kena bayar. Jadi kita jawab macam mana? Guru takmir dalam Perabatan ada lebih kurang 41 orang. Masjid ada lebih kurang 44, termasuk dengan Masjid Abdul Fahim, Masjid Jalafah yang berbuka lagi tu. Jadi kalau kita nak hantar semua guru takmir ke masjid-masjid, bayangkan kos seorang guru takmir RM100. 41 kali dengan 100 berapa ringgit? Beribu tu. Jadi kita pihak jabatan tak ada dana pun. Cuma yang kita nak adakan satu inisiatif, kita nak hidupkan masjid. Benda program-program macam ni kalau di luar, contohnya macam di Kuala Lumpur dan di Selangor, benda ni dah cukup sangat. Benda ni dah, kita kata dah memang dah jadi rutin lah, dah jadi biasa. Tapi di Perabatan kita baru nak mula, tentangan, tekanan tu mesti ada. Jadi macam yang saya katakan tadi, kalau kita nak elakkan daripada manusia mengkritik kita, kata tentang kita sampai mati pun tak selesai. Jadi kita teruskan juga. Yang penting sekali tujuan kita itu apa? Untuk mencari kerjaan Allah Subhanahu Wa Taala.
sekiranya program ini dapat diteruskan sampai ke daerah ni, sampai ke Tasik Beluguk ni, insya-Allah apa yang kita akan ialah kejayaan bukan yang dalam tempoh terdekat. Kita nak masjid kita hidup meriah, diimarahkan satu-satu dalam tempoh setahun, mustahil. Apa yang kita buat, kita target 5 tahun akan datang ataupun 10 tahun akan datang, barulah kita dapat kejayaan sama-sama kan, kita buat sama-sama macam tu. Okey, satu kata berkenaan dengan ikhlas. Ini kata penting ni, kata yang cukup penting yang kita nak kongsikan berkenaan dengan ikhlas. Pada era permulaan Islam, salah satu ketika yang dulu, dalam satu peperangan yang ketika itu tentera Islam tidak mampu untuk memecahkan total pihak musuh. Jadi nak diringkaskan ceritanya, ada seorang tentera Islam yang cukup berani. Dia pelawar diri dia kata kat kawan-kawannya, hampa ubuh aku dalam macam ni, hampa letak aku masuk dalam total pihak musuh, hantar aku balik aku ke dalam total pihak musuh. Jadi sahabat-sahabat dia buat macam tu, ambil dia, kemudian lontak dia masuk dalam tubuh pihak musuh. Kemudian dia pun cuba buka pintu total pihak musuh daripada dalam. Dan bila akhir sekali tubuh tentera musuh dapat dibuka kan, raja ketika itu jangan cukup sonok kan, jangan cukup sonok. Siapalah tentera Islam yang cukup berani ni, seperti pemuda Islam yang cukup berani ni, yang boleh, yang sanggup lepas lontak diri dia masuk dalam tubuh pihak musuh, kemudian buka tubuh pihak musuh dari dalam, dan akhir sekali tentera Islam berjaya menawan tubuh tersebut. Raja tu kata, malam ni aku nak jumpa pemuda yang gagah berani tadi, pemuda yang berani masuk dalam tubuh pihak musuh tadi. Aku nak jumpa dia malam ni. Dia sampai pada waktu malam, pemuda tadi berhenti menghadap Sultan tadi. Dia sampai di depan Sultan ni, kita cerita tentang Islam ni, kena faham tadi. Dia sampai di depan Sultan tadi, dia pun kata, tuanku nak tahu siapa yang tentera yang berani, yang buka pintu kata pihak musuh dari dalam tadi. Dia kata, ya, saya memang nak tahu. Kalau tuanku nak tahu, tuanku mesti ikut syarat-syarat saya. Tuanku mesti ikut syarat-syarat saya. Ada 3 syarat penting. Tuanku kata, okey, tak ada masalah. Apa dia syarat dia? Yang pertama sekali, jangan tanya siapa nama pemuda tadi. Siapa pemuda tu jangan tanya nama dia. Nama dia apa? Jangan tanya. Yang kedua, sekiranya pemuda tadi mati, pemuda yang gagal berani tadi mati syahid, tuanku jangan bagi sebarang hadiah ataupun ganjaran pada ahli keluarga dia. Tu yang kedua. Syarat yang ketiga, tuanku tak boleh tengok rupa dia. Syarat yang ketiga, tuanku tak boleh tengok rupa dia. Ni yang kita nak kata tentera Islam yang cukup ikhlas tadi ni. Dia berjuang betul-betul kerana Allah. Dia ikhlas betul-betul, tak ada, bukan kerana harta-benda, pangkat dan sebagainya, bukan. Jadi tuanku kata, okey, kalau itu okey. Dia pun kata, saya lah yang buka pintu kota tadi. Raja tadi tahu daripada dia dah. Raja tadi tahu tak siapa ada di sini? Tak tahu. Nama tak tahu. Kan? Satu nak bagi hadiah kat tong keluarga dia tak boleh. Sebab apa? Tak kenal dia siapa. Muka pun tak boleh tengok. Tutup dia. Pakai tulis mesti. Ini menunjukkan keikhlasan yang cukup penting. Macam tu lah yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah cukup duduk setakat tu untuk malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT. Segala kekurangan, kesilapan dan sebagainya datang bersama diri sendiri. Aku qawliya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.